Yang kedua, mereka mengatakan bahawa ini bukan isu soal pasukan kriket daripada Israel ataupun tidak. Ini isu perhimpunan haram, perhimpunan tanpa permit. Apakah perhimpunan tanpa permit sebagai satu kesalahan? Apakah ianya sebagai satu kesalahan? Sedangkan bagi saya bahawa perlembagaan negara pasal 10 etika 10 telah termaktub mengatakan bahawa hak berucap, hak untuk berhimpun adalah hak kebebasan utama yang diberikan kepada seluruh rakyat berbilang kaum, berbilang agama dalam negara kita. Oleh sebab itu bagi saya bahawa perhimpunan saya, perhimpunan yang kita sertai walaupun tanpa permit, ianya adalah hak rakyat yang mesti diperoleh oleh rakyat dan ianya bukan satu kesalahan. Maka atas dasar inilah kita mengambil keputusan untuk tidak mengizinkan walaupun 1 sen wang umat Islam, wang rakyat Malaysia ini dibayar kepada kerajaan yang zalim. Sebab itu saya menyifatkan bahawa tindakan kerajaan Barisan Nasional ke atas saya, ke atas saudara Salahuddin, Pak Haji Amdal dan Ustaz Mihat Mahmud ada satu tindakan yang bersifat anti-demokrasi, yang bersifat anti-demokrasi, yang bersifat anti-kebebasan, yang bersifat anti-perlembagaan persekutuan negara kita. Dalam perlembagaan tercatat bahawa hak berucap, hak berhimpun adalah hak rakyat Malaysia. Mereka telah menghalang untuk rakyat berhimpun secara aman untuk mempertahankan maruah dan hak rakyat dan seluruh umat Islam dan seluruh masyarakat di dunia dalam masyarakat dunia pada hari ini. Ini hak yang dituntut oleh kita semua. Sebab itu saya menyepakkan bahawa ini menunjukkan Barisan Nasional ialah Barisan Nasional kerajaan ini, kerajaan yang memusuhi kebebasan. Kerajaan Barisan Nasional ialah kerajaan yang memusuhi demokrasi. Kerajaan Barisan Nasional ialah kerajaan yang memusuhi perlembagaan persekutuan negara kita. Apa makna bila kita mengisytiharkan bahawa kerajaan Barisan Nasional adalah kerajaan yang memusuhi demokrasi? Apa makna apabila kita mengatakan bahawa Barisan Nasional barisan yang memusuhi kebebasan? Apa makna bila kita mengatakan bahawa Barisan Nasional barisan yang memusuhi perlembagaan? Ini bermakna bahawa kerajaan Barisan Nasional yang memusuhi demokrasi, kebebasan, perlembagaan negara ialah kerajaan yang haram, yang tidak sah, yang perlu ditentang oleh seluruh rakyat di dalam negara kita ini. Inilah sikap yang kita ambil. Bukan untuk nak mencari nama. Bagi saya bahawa tidak ada apa-apa kelebihan, tidak ada apa-apa keistimewaan kepada seorang banduan. Tak ada apa. Tak ada kelebihan. Saya katakan pada siang tadi, saya bukan wira. Saya hanya sekadar untuk memberikan sedikit sumbangan sebagai suatu mesej kepada kerajaan Barisan Nasional. Mereka jangan menganggap bahawa ancaman penjara, ancaman bunuh, ancaman apapun kepada pejuang-pejuang kebenaran, keadilan di Malaysia, mereka jangan anggap bahawa kita takut untuk berhadapan dengan mereka. Kita nak beritahu bahawa inilah mesej rakyat Malaysia yang bersedia berhadapan dengan sebarang kemungkinan ancaman yang akan terus dilakukan oleh UMNO dan Barisan Nasional. Sekaligus kita nak beritahu, kami ingin memberitahu kepada seluruh rakyat sebagai sedikit sumbangan bahawa penjara bukanlah gambaran ketakutan sehingga menyebabkan kita tidak berani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, insya-Allah. Anggaplah ianya sebagai tempat rehat. Tidak saya duduk di luar pukul 3 baru boleh balik rumah. Yang ni pukul 9.30 lena. Tak ada apa hal punya. Dia berkata, yang Muhammad boleh tidur kah? Boleh awak ah. Tidak, tempat tu keras ah. Ish, aku tak tahulah keras tak keras, aku lena ya kan. Sebab tempat kami tu, tempat saya tu, sel saya tu bertentangan dengan rumah mayat. Tak jauh. Tak sampai 50 meter rumah mayat, tempat proses mayat yang lepas digantung. Bilik Salahuddin ni, belakang bilik dia bertentangan dengan tempat gantung. Baru-baru ni ada gantung 2 orang. 5.40 tengah bekas inspektor ni duduk bang dalam bilik dia. Kami pun nak bang lah, lambat sikit saya nak dengar dia kata esok ni nak apa? Nak gantung ni. Kalau nak dengar lah. Tengah bang bunyi kedepang. Dia kata hang takut apa lah. Bunyi kedepang, ada 2 orang Cina. Petang sebelum dia digantung tu duduk berjalan depan kami, duduk masuk habis.
Nampak macam mayat hidup mu. Tu dia baru kata, tempat tu yang Muhammad keras tau. Boleh tidur ah? Aku tak tahulah keras takkan aku tidur lena. 9:30 roibul royuk. Duduk di rumah pukul 3 balik bukan boleh lena lagi. Nak berhenti penat lah begitu begini. Pukul 4 pun boleh lena. Duduk sana, alhamdulillah sebulan lena cukup. Hari ni yang lena tak cukup. Cabut betul bawa dia. Lebih pada kami, lebih pada bantuan kali dengan botak cino. Pelari pukul 1 pagi. Pukul 1 pagi megera dah. Tengah duduk tidur, pukul 12:30 dia hantar nasi esok. 12:30 hantar nasi esok kita. Ni bebas pukul 6 esok. Kalau pukul 7, pukul 8 esok dah hantar nasi esok. Sahur, nasi sahur bukan esok. Payah. 12:30 dia hantar sahur. Saya pun ambil, saya tak makan. Memang sahur saya tak makan kerana saya makan roti dengan yang susu begitu ya. Saya pun tidur balik. Tidur balik memang setiap pagi pukul 4:30 kita bangun. Tidur tu tengah-tengah tidur. Ada orang main gerak, pegawai. Buka bilik gerak. Wabi bangun. Tu lebih saya. Banduan yang Muhammad kah? Pegawai, pengarah pun panggil YB. Hak banduan, hak lebih teruk dari saya pun panggil YB. Kira kalau buat banduan tu, kalau buat bagi mereka mengundi, menang besar apa Duan Kajang. Saya lalu depan tu, dia sana ada BA tu. Apa ingat Baris Altis tak? Bilik akhir. Bilik akhir ataupun blok akhir. Depa tu semua blok tu tunggu masa nak gantung. Depa bukan boleh keluar bilik. Setiap hari duduk dalam bilik tak keluar. Depa jenguk boleh tengok saya lalu ke depan pergi hospital. YB, hidup BA. Hampa apa kena hidup enggak ada. Depa pun hidup BA tu. Mana apa semua. Maknanya tu saya kata kalau bagi pokok ni mengundi. Itu menang sikit Duan Kajang. Kali ni menang besar. Parlimen Hulu Langat boleh kita apa. Jadi gawai kaki tangan penjara pun panggil Yang Berhormat. Hak lain panggil dalam satu masa Yang Berhormat ahli parlimen banduan. Ini pun ini satu kelebihan lah. Saya pun rasa pelik kat belakang orang lain lah. Yang Berhormat lah ahli parlimen banduan pun banduan juga. Jadi tuan-tuan dan saudara-saudara yang dimati sekalian, dia main gerak pukul 1. Yang Berhormat bangun. Saya pun bangun. Saya memang lena semua 12:30 tu saya lena tu saya berasa lena lama. Saya kata pukul berapa ni? Saya duk ingat pukul 6. Kok saya tak terjaga kan? Tiba-tiba dia kata baru pukul 1.